Okey, perhatikan. Dia bagi bilangan proton, neutron dan elektron. Ada dua bahan, atom Q dan atom X. So, kena ingat, bila dia beri perkataan atom, ini merujuk kepada keadaan bahan tersebut dalam keadaan yang neutral. So, ini maklumat-maklumat yang perlu kamu tengok Walaupun baca, bukan baca kosong. Bila ada perkataan atom, ini menunjukkan dalam keadaan yang neutral. So, bila dia neutral, maknanya bilangan proton sama dengan elektron. So, this is the information that we get dalam ayat dan ringkas ini dan terus dapat maklumat ini. Okay, double check, betul tak? 11 proton, 11 elektron. 17 proton, 17 elektron. So, sama. Sebab itu dia adalah atom. Okay, so ini proton, ini bilangan neutron, ini adalah bilangan elektron. Okay, soalannya. Nyatakan istilah bilangan proton dan neutron dalam satu atom. Istilah jumlah proton dan neutron. Okay, ini merujuk kepada definasi. Ada sesiapa nak cuba? Definasi cikgu tak boleh nak tolong. Kenapa cikgu tak boleh tolong? Sebab awak yang kena hafal. Okey, saya dah bagikan cara-cara nak memudahkan kamu hafal. Okey, jumlah bilangan proton dan neutron. Siapa nak cuba? On mic. Semua tidur ni. Tak ada yang nak cuba? Okey, so dia merujuk kepada nombor nukleon. Jumlah bilangan proton dan neutron. Okey, dia terdapat di dalam nukleus. So, kalau dia duduk dalam nukleus, apa maksudnya? Dalam tu ada proton dan neutron. Nombor nukleon. Okey, nombor nukleon. Jangan tulis nombor nukleus. Okay, bila dah jadi nombor, dia jadi nombor nukleon. Tetapi proton dan neutron ini berada di dalam nukleus. Okay, istilah adalah perkataannya. Okay, what is the nuclear number for atom X? Okay, apakah nombor nukleon untuk atom X? Pergi pada atom X. Jadi daripada atas kita tahu bahawa dalam nukleon ada apa? Proton dan neutron. So, proton campur neutron. Pergi dekat dalam jadual, tengok pada X. Proton 17, neutron 18. Jangan tersilap. Neutron ada 18. So, 17 campur 18, dapat berapa? 35. Okey. Soalan berikutnya. Namakan dua zarah subatom. Okey. Namakan dua zarah subatom yang terdapat di dalam nukleus. Sekarang sub maknanya yang terdapat di dalam atom. Ada 3 sub. Iaitu kita ada elektron, kita ada proton, kita ada neutron. Tetapi dalam sub, yang dalam nukleus, mana nukleus? 2 saja duduk dalam nukleus. Proton dan neutron. Elektron tidak berada di dalam nukleus. Di manakah tempat elektron? Bergerak dalam orbital. Elektron dia bergerak di orbital. So, dalam soalan dia minta dalam nukleus. Jadi, kita pilih proton dan neutron. Jadi, kena ingat. Okey, gambar rajahnya. Okey. Untuk tengok soalan. Lukis struktur atom. Hati-hati.
bila lukis ada dua sebenarnya. Satu adalah struktur atom, satu lagi adalah susunan elektron. Ada dua. Kamu boleh buka pada muka surat, buku teks pelajar form 4, buku teks yang baru. Ia terdapat di dalam muka surat. This one is very important tau. Kenapa? Dia selalu tersilap. Okay, saya nak awak tengok pada buku teks. Muka surat 35. Dalam buku teks tersebut, okay, ada dinyatakan perbezaan antara raja susunan atom dan elektron. Sebab apa? Apabila kamu tak boleh bezakan kedua-dua raja ini, nanti kamu akan tersilap lukis. Kosong terus terpesong. Dia akan terus terpesong. Sekejap ya. Saya cuba dapatkan kamera ni. Ni. Tolong tengok betul-betul. Ada beza tak? Okey, sama dengan tingkatan 5 Okey, bagi pelajar tingkatan 5, kalau dia minta atom structure, awak lukis yang sebelah kanan ni, Rajah 2.14. Okey, kalau dia minta electron configuration, awak lukis yang di sebelah kiri, 2.13. Okey, form 5, kalau dia minta atom structure, yang dekat 2.14. Kalau dia minta electron arrangement, yang 2.13. Cuba tengok sekarang, ada beza tak? Okey, nampak macam sama, tapi dia berbeza. Okey, on mic cepat. Siapa boleh bagi tahu saya perbezaannya? Tidur semua orang. Siapa boleh dapat lihat perbezaan? Cuba jawab saya. Yang Tengok tengah-tengah. kiri. Apa dia, Farisha? Yang tengah-tengah tu, aluminium. Ya, yang di tengah-tengah tu. Bagi struktur atom, sebab tu saya terus tunjuk buku teks. Kalau saya sebut, awak tak nampak, awak tak dapat bayangkan. Okay, now, form 5 pun tolong alert ya. Okay, dalam buku form 5 tak ada ni. Dalam buku form 4 ada. Tapi dalam soalan SPM, form 5 boleh ditanya. Okay, di tengah-tengah, bagi struktur atom, kita kena letak proton dan neutron. So, di tengah-tengah tu ada P mewakili proton, N mewakili neutron. Tapi bagi susunan elektron, dekat tengah-tengah dalam nukleus tu, tak payah lukis apa-apa. Okey, tak payah tulis proton dan neutron. Tetapi hanya tulis simbol atom tersebut sahaja. Okey, so tengok soalan. Balik kepada soalan sekarang. Kita patah balik kepada soalan. Okey, saya tutup kamera saya. Kita patah balik kepada soalan. Dia minta yang mana? Struktur atom. Jadi kalau struktur atom merujuk kepada keadaan di mana di tengah-tengah kamu kena letak proton dan neutron. So pergi kepada atom Q. Okey, pergi kepada atom Q. Naik kat jadual atas tu, mana Q kita tadi? Okey. Kamu pergi pada Q. Ni Q kita tadi. Tengok bilangan elektron dia berapa? Elektron bagi atom Q. Oh, saya dah lukis untuk. Dah tersilap. Okay, saya pergi lukis untuk 17. Dia minta Q. Okay. So, Q. Yang mana Q ni? Okay. So, berapa elektron Q? 11. Mari kita betulkan. Okay. So, dia akan jadi 11. Okay. Q, dia minta Q. Dia minta Q, pergi dekat Q tadi. So, elektron adalah 11. So, kita susun.
kita akan dapat 281. So dia akan jadi 281 Tadi saya buat untuk 287. 2, 2, 4, 6, 8. Okey. Petala terluar akan jadi berapa? 1. Okey. Bagi struktur atom, mesti ada kat tengah ni. Jangan lupa 17, bukan 17 lah sekarang. Protonnya 11, neutronnya 12. Okey. So, protonnya 11 P. Okey, neutron dia adalah 12 neutron. Ambil daripada jadual. Okey, jadi bagi struktur atom, bagi struktur atom mesti ada yang kat tengah-tengah ni. Bagi struktur atom mesti ada yang kat tengah-tengah. Kalau susunan elektron tak payah ada yang kat tengah-tengah Sebab apa? Ramai yang tertanya-tanya, cikgu macam mana nak tahu? Kena tahu. Tengok soalan. Kalau struktur atom, letakkan proton dengan neutron kat tengah. Okey. So, kalau dia bagi susunan elektron, sama juga macam tadi. So, elektron dia 11. So, susun 281. So, kena susun lah. Letak 281. Tetapi, bagi susunan elektron, ini saya lukiskan sebagai tambahan bagi susunan elektron, dekat tengah-tengah ni, letak ni je. Simbol. Okey, dia minta untuk Q, letak Q. Dapat tak bezakan? Kalau struktur atom, dekat tengah-tengah tu, kamu letakkan proton, letakkan neutron. Sebab apa? Atom. Jadi dalam atom ada apa? Elektron. Dan dalam atom ada proton dan neutron. So, elektronnya yang ni. Ini adalah elektron kita yang terdapat pada orbit. Okey, so please saya dah bagi ni muka surat untuk rujuk, muka surat 35 form 4 punya textbook. Okey, yang form 5 dia tak ada dalam buku teks kita. Sebab tu saya tunjukkan. Selalu saya ingatkan, tapi mungkin awak tak dapat bayangkan perbezaannya kerana apa? Nampak macam sama. Tetapi yang membezakan adalah di bahagian tengah. Bagi susunan elektron, tuliskan simbol sahaja. Bagi struktur atom, letakkan proton dan neutron di tengah. Okey. Okey, saya harap jelas. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Senyap je. Okey, saya bergerak kepada soalan berikutnya. Kalau ada soalan nak tanya, tolong tanya on mic dan tanya. Itu saya tak marah. Sekurang-kurangnya, you clear everything on the spot. Saya tak nak tanya. Ada yang malu nak tanya kadang-kadang. Kenapa nak malu? Dalam meet lagilah tak malu. Sebab apa? Tak ada orang nak nampak. Kalau dalam kelas, malu nak tanya. Sebab apa? Bila kamu tak bertanya, lepas tu kamu personal message saya kemudian, WhatsApp saya pun dah lupa. Okay? So, if you have any question, you can ask me on the spot. Okay, tengok soalan. Rajah 2 menunjukkan 3 keadaan fizik cirim, iaitu copper dan air. Patutnya ada satu lagi keadaan gas, bubble of gas. Okey, tapi kat sini dia bagi cuprum dan air. Hati-hati. Bila 3 keadaan fizik cirim atau physical states of matter, ia merujuk kepada 3 keadaan, iaitu solid, liquid and gas. Pepejal, cecair dan gas. Okey, itu keadaan. Tapi dalam soalan ni, nyatakan jenis zarah, type of particle. Bila sebut type of particle sahaja, pilihan jawapan adalah sama ada atom, ion, molekul. Awak hati-hati nampak tak jahat soalan ni? Dia cuba menipu kamu. Dekat bahagian atas dia bagi 3 keadaan fizik cirim, pepejal, cecair dan gas. Dekat dalam soalan, dia bertanya tentang jenis zarah. So, pilihan jawapan atom, ion, molekul. Jadi, copper block dalamnya ada atom. Kenapa? Sebab bongkah cuprum ini adalah sejenis logam, metal. So, kalau dia logam atau metal, dalamnya hanya ada apa? Atom logam. Bagi air, dia adalah molekul. Kenapa? Sebab dia sejenis covalent.
Dia adalah sebatian kovalent. So kalau sebatian kovalent, di dalamnya zarah yang terdapat adalah jenis molekul. Ini cara kita kenal pasti. Okay. Draw the arrangement of particles in water. Susunan zarah dalam air. Jadi sekarang kita dah tahu dia kovalent. Okay, dia molekul. Tetapi dia adalah cecair. So, kita lukislah. Okay, bila molekul, pastikan dia ada yang bersambung ni. Molekul kan, jangan lukis atom seketul-seketul ya. Lepas tu, kita ada ruang-ruang kosong macam ni, ruang-ruang kosong ni. Sebab dia cecair. Dia tidak lagi rapat dan padat, tidak seperti pepejal, tetapi dia tidak begitu jauh, tidak seperti gas. So, dia sederhana. Okey, ni adalah susunan bagi air. Okey. Terangkan pergerakan zarah-zarah dan daya tarikan antara zarah-zarah dalam air. Okey. Dia minta dua benda. Apakah dua benda itu? Yang pertama, pergerakan zarah. Yang kedua, daya tarikan dalam air. So, dalam air dia dah bergerak bebas. Jangan tulis rawak. Yang bergerak rawak adalah dalam keadaan gas. So, bagi zarah bergerak bebas. Okey. Daya tarikan antara zarah. Bagaimanakah daya tarikan antara zarah? Sederhana kuat. Okey. Kalau dia daya tarikan yang kuat, itu dalam pepejal. Kalau daya tarikan yang lemah, itu di dalam gas. Okay, tetapi sekarang kita menjawab air. So, kalau air, sederhana kuat. Okey. Now, kita pergi kepada kalau kita lihat ya, soalan-soalan 3 tempat ni ulang perkara yang sama dan mudah. Okey. Soalan yang tadi adalah daripada soalan bab 2. Sekarang soalan bab 3. Diberi satu gambar raja susunan radas eksperimen untuk menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Menentukan formula empirik bagi magnesium oksida. Okay, saya explain dulu gambar raja ni. So, semua kamu perlu tahu cara melukis. Kita ada mangkuk pija. Okay, dan jangan lupa penutup. Okay, tak nak letak tudung, boleh letak penutup. I prefer the word penutup untuk BM. English memang kekal lah, lid. And then kita ada pita magnesium. Okay, ini adalah tungku kaki 3. Tungku kaki 3. Dan ni adalah pemanasan. Okay. Ini adalah triangle clay ya. Triangle clay pipe. Ataupun segitiga tanah liat. Segitiga tanah liat. Okey, saya nak ingatkan awak, bila ada pemanasan melibatkan crucible atau mangkuk pija, jangan letak kasa dawai. Tak boleh. Okey, tak boleh ya. English is wire gauze. You cannot have the wire gauze. Sebab dia akan menghalangkan haba sampai directly to the crucible. Dia akan menyerap sedikit haba. So, pemanasan kamu tidak sekata. So, ini adalah segitiga tanah liat. Okay, segitiga tanah liat atau triangle clay pipe. Triangle clay pun dah cukup dah. Okay. Okay. So, tolong praktis lukis gambar ni. Sebab dia antara yang favourite dalam soalan. Okey, kita ada apa lagi? Tengok dalam gambar ni. Kita ada maklumat data daripada eksperimen. Hati-hati bila baca maklumat yang diberikan. Yang pertama diberikan adalah jinsi mangkuk pija campur tudung. Ini adalah dalam keadaan yang kosong. Kosong maknanya tak ada magnesium lagi diletakkan. Okay. Kemudian kita gosok dengan kertas pasir magnesium hari tu. Sebab itu saya suruh setiap orang gosok supaya kamu ingat
Kamu timbang mangkuk pijak, lepas tu kamu gosok sehingga berkilat. Okey, lepas tu masukkan dalam penimbang, tutup, letak dalam mangkuk pijak, tutup dan timbang semula. Okey. Lepas tu kita panaskan. Panaskan sehingga menyala, kita tutup, buka tutup sehinggalah kita lihat semua pita magnesium telah habis terbakar. Dan kita sejukkan sebentar, kita timbang semula. Kita dapat jisim mangkuk pija campur tudung campur magnesium oksida. So hati-hati. Okey, apabila membaca bacaan. Okey. Apakah maksud formula empiric? Lagi sekali, ini adalah definisi. Tak boleh cikgu bantu kecuali kamu kena bantu diri kamu, iaitu mendapatkan definisi. Okey, untuk form 5 dah banyak kali saya ingatkan buku definisi tu sentiasa hafal. Untuk form 4 lengkapkan definisi awak. Kumpulkan semua di dalam satu buku supaya mudah kamu nak rujuk. Kalau masih terdapat dalam buku teks, merata-rata kita nak cari dia susah. So, ni PKP ni tak ada buat apa. Kamu boleh buat buku definisi. Atau cari satu buku nota yang kecil. Dalam tu, saya nak awak letak, ada beberapa perkara form 4 mungkin saya lupa sebab asyik cuti je. Cari buku nota kecil and then dalam tu awak buat separation. Ataupun saya tengok dekat DIY tu best macam-macam buku ada. Ada yang buku tu dia dah siapkan separator dia. Dekat tepi tu dia dah siapkan dah, tepi tu ada separator. So you buat dalam satu buku tu, so tak payah nak cari definition, definasi. Buat definisi. Lepas tu masukkan formula. Lepas tu masukkan gambar rajah. So in one small book, everything is there. Gambar rajah. Kenapa? Senang untuk kamu cari bahan kamu nanti. So semua kat dalam tu. Definisi, formula, gambar rajah. And then setiap kali jumpa definisi macam ni, terus pindahkan. Ini boleh didapati dalam buku teks awak pada muka surat 60. Buku teks form 4 BTF 4. Bagi definisi tak boleh tertinggal. Tak boleh tertinggal. Katalah saya tertinggal nisbah paling ringkas. Inilah yang penting. Inilah jawapannya. Sebab itulah kena hafal. So, formula kimia yang menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom setiap jenis unsur dalam sebatian. Kalau kamu berhenti dekat bilangan atom saja, yang ini pula tertinggal, tak dapat markah. Itu yang susah di definisi ni. Ada pelajar dia kata, tak apalah cikgu, satu markah saja. Ya, tetapi dalam SPM ada 6 soalan struktur, ada 2 soalan esei, setiapnya akan minta definisi. So, kalau kamu tak hafal, kamu dah hilang 8 markah. So, formula kimia menunjukkan nisbah paling ringkas bilangan atom setiap jenis unsur dalam sebatian. Hitung jisim bagi. Yang pertama ni dia minta magnesium. Yang mana tolak mana? Tengok sekarang saya kecilkan supaya nampak semua. Dia hanya minta magnesium magnesium. So kita ambil 23.30. Ini adalah jisim untuk magnesium. Tolak 21 adalah mangkuk. So, jisim magnesium tolak mangkuk. Jadi, kita dapatlah magnesium sahaja. Yang kedua, kita kena kira jisim oksigen. So, kalau oksigen, kita ambil yang mana pula? Kita ambil yang, tengok sini, 24.90. Ini adalah magnesium oksida.
tolak dengan 23. Ini adalah magnesium. Okey, cuba tengok. Apa akan berlaku sekarang? Kita ambil magnesium tolak magnesium. Okey. So 24.90 adalah jisim bagi magnesium oksida. Tolak 23.3 adalah jisim bagi magnesium sahaja. So magnesium tolak magnesium, awak dapat apa? Tinggal oksigen. Awak akan dapat apa? Oksigen. So inilah dia jisim oksigen yang soalan minta. Okey. Now kita dah dapat jisim bagi magnesium, jisim bagi oksigen. Jangan lupa unit. Okey, jangan lupa unit bagi jisim adalah gram. Simbolnya G. Okey, next. Okey, kita ada apa di situ? Calculate the mole of. Hitungkan mole. Jadi formula mole adalah mass bahagi RAM. Okey, iaitu jisim bahagi jisim atom relatif. Mol adalah jisim bahagi jisim atom relatif. Jadi didapati dari atas, berapakah jisim magnesium tadi? 2.3. Okey, 2.3 kosong bahagi dengan jisim atom relatif magnesium. Dekat sini dia bagi kita 24. Tekan kalkulator dapat 0.096. Okey. So kalau kita tengok 0.096 ni lebih kurang 0.10 mol. Okey. So bagi oksigen pula, okey, kita ada jisim daripada atas tadi kita dapat 1.60 bahagi dengan jisim atom relatif untuk oksigen adalah 16. So tekan kalkulator, awak dapat 0.10 mol. 0.10 mol. Okey. Nampak? Dapat lagi 2 markah. Okey, perhatikan sekarang. Cikgu buat perlahan ya. Tapi kalau ada lagi yang perlu, beritahu saya segera. Okey. Kira nisbah mol bagi atom magnesium kepada atom oksigen. So, magnesium kepada atom oksigen. Magnesium. Okey. So, nisbah. Okey. Nisbah dot lah, double dot Nisbah adalah double dot. Okey, next. Ambil bilangan mol daripada atas, kita dah kira tadi 0.10. Masukkan dekat magnesium, bilangan mol magnesium. Lepas tu ambil bilangan mol daripada oksigen 0.10. Terus bahagikan dengan 0.10. Okey. Kebetulan, dengar betul-betul, kebetulan mol bagi magnesium dan atom sama 0.10. Okey, jadi kita bahagikan dengan nombor yang sama. Okey, kebetulan ya. Katalah saya bagi satu situasi ya. Jadi bila kita bahagikan di sini dapatlah 1 mol nisbah 1 mol. Okey, so katalah give you another situation. Let's see, ini satu lagi situasi ini bukan berkaitan dengan soalan ya. Saya letak dalam pen. Saya letak dalam pen purple lah. Okey. So 0.01 mol nisbah dengan 0.02 mol. Katalah, let's see, in the exam. Kita tak tahu kan? Kalau dapat nombor yang sama, 0.1 macam ni, bahagikan dengan nombor yang sama, tak ada masalah. If kita dapat satu situasi, diberikan atau kita dah kira, kita dapati mol yang berbeza. 0.01 dan 0.02. So macam manakah kita nak dapatkan nisbah yang paling ringkas? Perhatikan. Pilih
nombor mol yang paling kecil. Tolong ingat, pilih mol yang paling kecil. Sekarang tengok kat situ, nombor mol yang paling kecil. Okey. Apa nombor mol yang paling kecil kat situ? 0.01. Nombor perpuluhan yang paling kecil adalah, saya nak tengok. 4 Luna saya dah masukkan link kan? 4 Luna dah. Amboi, form 4. Manja-manja. Semalam request nak kelas pagi. Tapi tidur lagi. Okey. Apabila ada dua keadaan, ada dua mol, pilihlah mol yang lebih kecil. Berapa tadi Azam? Azam kan yang jawab tadi suara Azam? 0.01 mol. Cikgu dah bosan juga duduk rumah ni. Tapi sekolah terus tutup. Mulai besok terus tutup. Tak boleh langsung dah kita masuk buat eksperimen. Okey. Pilih yang paling kecil, maka sini dapat 1 mol. Sini akan dapat 2 mol. Ini adalah situasi jika kamu diberikan mol berbeza. Tolong ingat, pilih mol paling kecil, bahagikan dengan mol yang lebih kecil. Okey. Patah balik kepada soalan tadi. Tentukan formula empirik bagi sebatian. Okey. Jadi sekarang magnesium, ini untuk magnesium magnesium ada 1 mol. Kemudian ini adalah untuk siapa tadi? Oksigen 1 mol. So daripada situ kita dapatlah formula empirik MgO. Dalam kimia satu tak boleh tulis. You tak boleh tulis Mg1O1. Ini adalah salah. Okay, dalam kimia tak boleh tulis nombor 1. Okay, so is understood. Nampak je tak ada nombor. It is understood that it represents 1. Okay, so simple. Okay, saya buat lagi perlahan-lahan. Ada soalan boleh terus bertanya. Okey, ini adalah bab yang baru sangat kita belajar sebelum cuti panjang. So, jadual 4.1 menunjukkan dua bahan berasid. Dia ada dua bahan berasid, satu adalah P dan Q. Okey, untuk Q, elektrolit dalam bateri kereta. Elektrolit ni adalah larutan yang kita letak dalam bateri kereta. Tetapi P adalah asid juga, tapi kita gunakan sebagai perisa dan pengawet makanan. Dekat sini contoh soalan kebat. Sekarang ni dah zaman kebat. Apa maksudnya? Dia akan kaitkan semua tajuk-tajuk yang kita pelajari dengan apa yang ada di sekeliling kita. Okey. Nyatakan maksud asid lagi sekali. Okey, bila maksud saja merujuk kepada definisi, boleh pergi tengok dekat muka surat 136 buku teks kamu. Okay, ni tingkatan 4 tingkatan 4 buku dia best. Lengkap. Okay, so asid adalah bahan kimia yang mengayon dalam air menghasilkan ion hidrogen, iaitu ion H+. Mesti ada mengayon dalam air, yang ni mesti ada, dan menghasilkan ion hidrogen ni kena ada. Okey, tak boleh tertinggal. Awak tak boleh terus cakap bahan kimia yang mempunyai ion H+, kosong markah. Atau bahan kimia yang mengayon dalam air, kosong markah. Atau saya selalu tengok pelajar, apakah itu asid? Asid berasa masam. Salah. Asid berasa masam. Kosong markah. Asid menukarkan ketat litmus biru ke merah. Kosong markah. Kenapa kosong markah? Dia betul jika soalan tentang sifat-sifat asid. Tetapi sekarang soalan maksud asid. Maka kamu perlulah memberikan definisi.
Jadi setiap kali dapat soalan, perhatikan kehendak soalan. Dia minta maksud. Bagilah definisi. Okay? Now, kita pergi kepada soalan. Nyatakan ion yang menyebabkan sifat asid. Ion dia minta sifat asid. Ion hidrogen. Or, bila nyatakan, you can also write it in a symbol form. Boleh ion hidrogen atau H+. Kalau dia kata namakan ion. Okay. Namakan ion. Okay. Hanya boleh tulis ion hidrogen spelling je. Bila namakan ion, hanya boleh tulis nama. Ingat ya. Especially form 4, ini teknik menjawab yang sangat penting. Bila namakan, hanya boleh letak ejaan sahaja. Kalau nyatakan, kamu boleh pilih. Okay. Bila dia tanya, nyatakan. Okay, boleh pilih. Awak boleh tulis nama. Awak boleh tulis simbol ion. Bila nyatakan, dua pilihan cara menjawab. Tapi kalau namakan sahaja, hanya boleh spelling saja, ejaan saja. Okey. Nyatakan nama bagi P dan Q. Okey, P tadi kita gunakan dia dalam pengawet makanan. Okey. Dia selalunya adalah asid ascorbic. Okey. Tapi dalam electrolyte bateri kereta, dia adalah asid sulfurik. Okey. Tandakan tik dalam jadual 4.2 yang menunjukkan nilai pH bagi larutan Q. So, kita tandakanlah. Okay, dia macam form 3 sikit. Kita tandakan. Pilih. So, Q adalah asid kuat. Jadi, pH-nya adalah 4. So, tanda dekat 4. 7 adalah neutral. 11 adalah alkali. Okay, all the answers are in red. Semua jawapan adalah merah. Yang biru, purple, hijau adalah penerangan ya untuk bantu kamu faham tentang soalan. Okey, kita ada apa lagi kat situ? Kita ada rajam 4.3 menunjukkan karies gigi. Karies gigi ni yang selalu dekat sekeliling gigi awak. Ni dia. Okey, karies gigi ni. Ni. Ni karies gigi lah ni yang hitam-hitam ni. Okay, kalau banyak sangat karies gigi ni, lama-lama dia akan menyebabkan gigi tu terkopek berlubang. So, lama-lama bahagian berlubang tu, kalau ada sisa makanan yang masuk, dia akan menyebabkan kamu rasa sakit. Atau pada peringkat awal, karies gigi yang sedikit, awak minum air sejuk. Bila kamu minum air sejuk, kamu akan rasa macam berdenyut-denyut. Itu antara tanda karies gigi dah mula terbentuk. Okay. Karies gigi ni, bagaimana dia terbentuk? Okay. Ini adalah cerita pembentukan karies gigi. Pembentukan karies. Macam mana pembentukan dia? Tindak balas antara asid laktik yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut manusia dengan enamel. Enamel ni adalah bahagian atas gigi. Bahagian putih gigi tu. Yang berwarna putih tu. Yang berwarna putih gigi kita tu adalah enamel. Dan enamel ni adalah bersifat base. Cuba tengok kat situ Apabila kita makan, sisa-sisa makanan yang melekat-lekat celah gigi tu. Lepas tu kita pun tak gosok gigi. Bila kita tak gosok gigi, bakteria akan masuk. Bila bakteria masuk, bakteria akan makan sisa makanan tadi dan tukarkan dia menjadi asid yang terdapat dalam mulut. Sebab itu, kalau kamu tak gosok gigi malam-malam, selepas kamu makan malam, or you take any food before you sleep, and you never brush your teeth, tidur. Early morning, awak rasa mulut awak masam. Itu adalah asid laktik yang telah terbentuk daripada sisa makanan yang telah ditindakbalaskan oleh bakteria. So, sisa makanan tadi telah jadi asid laktik. Asid laktik bertindak balas dengan enamel. Okay, yang bersifat base. Now, kita pergi soalan 2 dulu.
Apakah nama tindak balas yang berlaku? So asid laktik tadi terhasil daripada sisa makanan. Okey, bertindak balas tadi dengan enamel. Enamel tadi adalah bahagian putih gigi kita tu. Ia bersifat apa? Base. Soalan dah bagi dah. Bersifat apa? Base. So kalau ada asid campur base, tindak balas ini dikenali sebagai tindak balas apa? Peneutralan. Nampak tak soalan hebat yang saya katakan tadi? Dia libatkan benda-benda, perkara-perkara, isu yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi topiknya adalah apa? Acid, base. Kita belajar dalam kimia. Okey? Dia kaitkan. Jadi kamu kena berfikir. Apabila dapat soalan, fikir. Ada acid, ada base. So, tindak balas dikenali sebagai peneutralan. Apakah sifat bahan? Ini baru nak cerita. Sifat bahan. Okey, barulah kita jawab. Okey, base larut dalam air. So, base larut dalam air, kita dapatlah bahan bersifat alkali. Okey. Soalan berikutnya, nampak So, simple. Daripada caries gigi, dah dapat 2 soalan. Sekarang, soalan berikutnya. Jadual 5.1 menunjukkan ion-ion negatif dan positif dalam 2 larutan garam. Okey. Ion positif H+, Na+. Ion negatifnya adalah sulfate. Tolong ya pelajar, tak kira form 4 ke form 5. Okey, kita perlu hafal ion dan charges. Kalau dalam exam SPM, dia expect awak dah tahu semua. Jadi kamu kena tahu. Tuliskan formula kimia bagi sebatian ion berikut. Okey. Bila formula kimia, kamu kena buat crossover. So crossover ini merujuk kepada cara untuk kita seimbangkan charge yang terdapat pada ion. Okay. Acid sulfuric. Please remember, ada yang tanya, macam mana nak tahu ada H+? Baru kita pergi definisi tadi. Semua asid mesti dalamnya ada apa? H+. Kalau hidroksida ni saya tak risau sangat. Bila hidroksida memang confirm lah dia ada OH negatif. Okay, so kita ambil H+, kita ambil SO4 tu negatif. Okay, bawa tu nombor charge. Apa maksud bawa turun nombor charge? Kat sini tak ada nombor, maknanya 1. Dekat sini 2 negatif. So dia adalah 2. Bawa turun nombor charge. Ini tak ada nombor 1. Ini ada nombor 2. Ada yang terconfuse. Bila dia terconfuse, dia tertengok nombor 4 dan dia letakkan nombor 4. Itu adalah salah. 4 bukan nombor charge, tetapi 4 adalah bilangan atom oksigen. Setelah tu kamu silangkan. Tujuan kita silangkan adalah untuk seimbangkan bilangan charge. So selepas kita dah, nampak? 2 kali 1, 2. 1 kali 2, 2. Itu je tujuan kita silangkan. Nak seimbangkan charge. Next, kita tulislah jawapan. So untuk hidrogen ada berapa? 2. Tuliskan nombor kecil di bawah. Tetapi untuk sulfat ada berapa? 1. Okey, tadi saya dah sebut. Nombor 1 dalam kimia tak perlulah dituliskan. Maka biarkan dia kekal dalam bentuk SO4 sahaja. Tak perlu letakkan kurungan. Okay, next. Sodium hydroxide. Kita pergi kepada sodium. Berapa nombor charge? Na+. Hydroxide berapa nombor charge? Negatif. Next, bawa turun. 1, bila tak ada nombor dalam kimia, 1. Crossover, 1 and then 1. Lagi sekali, dalam kimia 1 tak payah tulis nombor. Okey, dapatlah. Okey, sekarang perhatikan. Okey. Masukkan
dalam otak. Alright. Sekejap saya nak cerita satu perkara. Saya tahu some of you are very creative tapi awak buat macam ni. Okey, dengar sekejap ini tambahan saja. Tapi inilah yang awak buat. Okey. Tak boleh. Semua ini tidak boleh. Kenapa tak boleh? Kamu telah ubah keadaan huruf asal. Tak boleh suka-suka nak ubah. Okay. Yang ini paling selalu kita jumpa dan salah. Kenapa? A tu huruf kecil. Tapi dibuatnya besar-besar sama macam tu. Tak boleh. I know you are very creative but not in your answer script. Okay, don't change. Kekalkan dalam keadaan asal. Okay. Rajah 5.2 menunjukkan pemerhatian dalam tabur uji 1 dan 2 apabila hidrogen klorida. Bahan yang diberi adalah hidrogen klorida. Tetapi pelarut yang berbeza. Okay. Pelarut berbeza. Perhatikan dekat sini. Ada bubble gas. Tindak balas boleh berlaku. Kenapa tindak balas berlaku? Kita dapat lihat bahawa terdapat gelembung gas. Okey, tetapi dalam ni kosong, tak ada apa-apa. Tidak ada tindak balas. Kenapa dalam tabung uji 1 tidak ada tindak balas? Kenapa dalam tabung uji 2 ada tindak balas berlaku? Kita dapat buktikan dengan pembebasan gas dalam rajah. Cuba perhatikan. Okay. Now, yang memainkan peranan adalah pelarut yang berbeza. Siapa yang menyebabkan ada tindak balas? Siapa yang menyebabkan tiada tindak balas? Pelarut yang berbeza tadi. Okey. Jadi bagi bahan-bahan asid dan alkali, okey. Saya tambah cerita sikit kat tepi ni. Okey. Untuk asid ataupun alkali, saya buat serentak lah. Kita akan tambah pelarut. Okey. So pelarut ni sangat penting. Okey. Bagi mereka yang saya rasa masa awal-awal ni ramai lagi masih datang sebab kes tak ada. Kita semua buat eksperimen ni. Asid dengan alkali tu, kalau kita beli, dia adalah dalam bentuk apa? Serbuk. Dia adalah dalam bentuk serbuk. Jadi, nak jadikan mereka bahan asid atau alkali, kita kena tambah pelarut. Okey. Pelarut ni ada 2. Okey. Iaitu air. Satu lagi adalah pelarut organik. Ini nota ringkas Asid dengan alkali tu kita masukkan dalam pelarut. So, boleh jadi 2 jenis, air atau pelarut organik. So, kalau dalam air, okay, dia boleh mengayon. Dia boleh mengayon. Maka, terdapatlah H+, OH negatif bebas. Kalau H+ untuk asid lah. Okay. OH negatif adalah untuk alkali. Bila ada H+ dengan OH negatif bebas, barulah boleh tunjuk, okay, boleh bertindak balas. Okay, barulah boleh bertindak balas. Tapi, jika kamu larutkan bersama dengan pelarut organik, ia tidak akan mengayon. Ia tidak akan mengayon. So, H+ tak ada, OH negatif pun tak ada. H+ tak ada, OH negatif pun tak ada. Okay. So, mereka kekal dalam keadaan
molekul. Okey, kekal dalam keadaan molekul. So, tidak ada tindak balas. Ini penerangan dia. As a conclusion for the whole chapter acid and alkali, bahagian pertama tu. Ini kita buat kat dalam makmal. Kita ambil air, masukkan. Lepas tu kita letak kertas litmus. Okey. Sekarang dapat kita lihat kenapa dia bertindak balas, kenapa dia tak bertindak balas. Okey, ini penerangan dia. Patah balikkan soalan tadi. Patah balikkan soalan. Cuba lihat. Okey. Apa yang kita ada? Gelembung gas tindak balas berlaku. Dalam 2, 1 tadi tak ada tindak balas. Maka siapalah agaknya pelarut 2 ni? Pelarut 2 menggunakan air. So pelarut 1 tak ada tindak balas menggunakan pelarut organik. Nampak? Okey. Cadangkan pelarut X. Okey. Apabila pelarut X macam tu, kamu tak boleh letak pelarut organik. Okay, you cannot put pelarut organik. Sebab tu saya letak hijau. Okay, kamu kena berikan nama pelarut organik secara spesifik. Ini contoh pelarut organik yang ada selalu digunakan dalam silabus tingkatan 4 dan 5. Kita ada propanon, kita ada metil benzina. Okay, but you cannot write there as pelarut organik. Tak boleh. Mesti bagi nama. Okay, so bagi pelarut Y ada tindak balas. So dia adalah pelarut jenis air. Dia adalah pelarut jenis air. Okay, nampak tu? Kalau kita tengok gambar, kita tak faham konsep air dengan pelarut organik, kita tak dapat nak jawab. Tapi bila kita dah tahu, mudah untuk kita jawab. Okey. Nyatakan jenis zarah bagi hidrogen klorida yang terdapat dalam tabung uji 1 dan tabung uji 2. Okey. Penerangan dia, tabung uji 1 tadi, kita ada pelarut organik. So dia tidak mengayon. Maka dia kekal, everything is here. Patah balik dekat nota kita tadi. Dalam pelarut organik, dia tak mengayon. So dia akan kekal molekul. Okay. Kalau tadi, dia dah jadi ion bebas. Dia akan jadi ion bebas. Okay, patah balikkan soalan. So, 1 molekul. Kenapa? Dia tidak mengayon. Tapi kalau dalam tabung uji 2 dia boleh mengayon, maka dia menghasilkan ion. Okey. So kalau jenis zarah, soalan tanya jenis zarah. Okey. Depan kita atom, ion, molekul. Tu pilihan Yang hijau, biru, merah semua hijau, biru, purple itu adalah penerangan Jawapan adalah merah. Jadi kalau jenis zarah soalan tanya, kamu boleh jawab atom, ion atau molekul. Tapi di sini dalam tabung uji 1 tidak mengayon. Kerana apa? Pelarut organik. Maka dia kekal molekul. Tapi dalam tabung uji 2 dia ada air. Kita tengok dia tidak balas. Kenapa? Sebab dia telah mengayon. Dalam tu ada ion. Okay. Explain the differences in observation in test tube 1 and 2. Apakah perbezaan pemerhatian yang terdapat dalam tabung uji 1 dan 2? Okey. Penerangan ni sebenarnya terdapat dalam yang besar ni. Ini yang saya dah bagi pada awak ni. Inilah penerangan dia. Okey, perbezaan dia. So ini air dalam tabung uji 2. Ini pelarut organik dalam tabung uji 1. Dia tak mengayon. Kalau dalam air, dia mengayon. So bila ada ion bebas, sebab tu dia boleh bertindak balas. Tapi kalau dia kekal molekul,
tidak ada ion bebas, maka ia tidak boleh bertindak balas. So penerangan ni dalam gambar ni, but now I put them everything in sentences. Okay, saya letakkan dalam bentuk perkataan. Okay, 2 markah. So, 2 penerangan. Okay, 2 markah kena ada 2 penerangan. So, kena terangkan dalam tabur uji 1, kena terangkan dalam tabur uji 2. Kenapa? Soalan minta 2-2. Ni teknik menjawab especially tingkatan 4. Bila soalan minta 2-2, kena bagi 2-2. Okey, mari kita tengok penerangan yang shortcut yang saya bagi tadi, tapi kat sini saya letak di dalam bentuk perkataan. Dalam tabur uji 1, hidrogen klorida tidak mengion. Everything is there dekat dalam yang penerangan tadi. Okey, hidrogen klorida tidak mengion dalam pelarut X. Maka kekal sebagai molekul dan tiada ion H+ bebas. Tiada ion H+ bebas. Okey. Tapi dalam tabur uji 2, hidrogen klorida mengion dalam pelarut Y. Menghasilkan ion H+ bebas yang boleh bertindak balas. Okey. So, in the place of pelarut X, you nak letak pelarut organik. Boleh. Boleh, tak salah. Okey. Sebab kita dah kenalkan dekat atas. Okey. Ataupun awak letak kat atas tadi apa? Propanon. Then you can put the word propanon also. Okey. Tapi dalam tabur uji 2, mengion dalam pelarut Y. Okey, kita dah kenal tadi, dia adalah air. So, you want to put the word air pun boleh. Tak salah. Okey. So, ini adalah perbezaan antara tabur uji 1 dan 2. Okey, perbezaan pemerhatian. So, dalam pemerhatian dekat atas dah ada dah kita nampak ada bubble 1 dalam tabur uji, ada bubble dalam tabur uji 2. Tiada bubble dalam tabur uji 1. You do not need to mention anymore. Tak payah lagi nak terangkan. Terus aja berikan terangkan. Terus aja terangkan. Okey. Nak dapat 2 markah seperti saya katakan tadi, kena terangkan untuk tabur uji 1 dan 2. Baru dapat 2 markah. Okey. Soalan nombor 6. Okey. Dalam soalan nombor 6, ia menunjukkan nombor proton. Okey. Untuk X, Y dan Z. Nombor proton. Okey. Jadi, kamu kena tahu proton, nombor proton mewakili atau menunjukkan bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus atom tersebut. Okey. Nyatakan kumpulan dan color bagi X. Jadi kan kena ada, dia memang minta kumpulan dan color. Okey, X, pergi dekat X semua orang. Okey, so kita kena bekerja pada X. So X, okey dekat sini ada X. Proton number dia berapa? 6. So kalau proton nombor dia 6, maka elektronnya juga adalah 6. Susun 2, 4. Daripada susunan 2, 4, kita dapatlah 4 di belakang tu mewakili kumpulan 14. Okey. 4 valence elektron mewakili kumpulan 14. Color. Color pula kita kira pada bilangan petala. So dekat sini kita dapat 1 color, 2 color. Sebab apa? Bilangan petalanya 2. So saya letak situ 1, 2 merah. So kita dapat color 2. So kumpulan 14, color 2. Kena sebut 2-2. Kerana apa? Soalan memang minta 2-2. Okey. Tuliskan susunan elektron bagi atom Y, bagi ion atom Z. Hati-hati. Kenapa? Apabila soalan kata atom, ini merujuk kepada apa? Dalam keadaan neutral. So, kalau dia neutral,
Okey, ni adalah atom. Atom merujuk kepada neutral. So, kalau dia neutral, apa conclusion kita? Proton sama dengan elektron. Okey, pergi dekat elektron. Elektron dia berapa? Untuk Y, 12. Proton dia berapa? 12. So, samalah dengan elektron 12. Susun. Bila kita susun, 282. Dapatlah jawapan. Ini cara dapat jawapan Okey, cara dapat jawapan ni you don't have to show. Terus je tunjuk. Kalau dia minta kita kira, dia sediakan ruangan macam tadi, soalan di atas, magnesium oksida, dan kita kira di situ. Okay, next question. Kita ada ion. Bila ion, mestilah telah mencapai kestabilan. So, pergi dekat atom Z. Z, proton sama dengan 17. So, elektron pun 17. Susun 287. Tapi kita tak boleh bagi 287. Ini adalah dalam keadaan atom. Soalan minta dalam keadaan ion. So, kita kena tukarlah. Dalam keadaan atom 287, tukarkan kepada ion. Berapakah nilainya bila kita tukar kepada ion? 7 ni kita kena tukar, dia akan jadi apa? 288. Barulah dia kekal, dia tukar kepada ion. Ingat dalam keadaan atom, dalam keadaan asal, bilangan proton yang sama dengan elektron, kita ambil elektronnya. Tetapi kalau ion, susun dulu dalam keadaan atom, lepas tu kita dapat lihat dia tidak stabil. Kerana apa? Elektron valensnya bernilai 7. Maka untuk menukarkan dia jadi ion, dia telah tambah 1 elektron. So, ditambah 1 elektron. Supaya elektron valens yang 7 tadi menjadi stabil susunan elektron oktet 8. Okay. So, dalam jawapan kena letak 288. Jangan letak 287. 287 adalah atom. Soalan tanya ion. Hati-hati Okey. Okey. Kita pergi kepada soalan berikutnya. Write the formula for the compound formed between Y and Z. Tulis formula bagi sebatian yang terbentuk antara unsur Y dan Z. So, pergi dapatkan maklumat tentang Y dan Z. Okey, kita pergi kat sebelah sini. Okey. Daripada soalan. Okey, Y. Pergi dekat Y. Proton dia berapa? Proton Y adalah 12. So, elektron pun akan jadi 12. Susun. Okey. 282. Okey. So, sama macam tadi. Bila kita susun, barulah kita nampak atom tadi tidak stabil. 2. Dia perlu mencapai susunan yang stabil, susunan oktet atau duplet. Bagi kes ni, ada 2 elektron valence. So, kalau ada 2 elektron valence, dia tak stabil. Maka, dia perlulah jadikan dirinya stabil. Macam mana nak jadikan dirinya stabil? Dia buang 2. So, dia tolak 2 elektron. So, bila dia tolak 2 elektron, maka dah stabil lah dia sekarang 28. Tetapi, bila dia tolak 2 elektron, maka dia membentuk ion Y2 positif. Dia tolak 2 elektron, ionnya adalah Y2 positif, iaitu proton lebih sebanyak 2. Okey, itu cara bagi pembentukan ion Y2 positif. Pergi pula pada Z. Okey, tengok dalam jadual. Z kat atas.
Proton untuk Z adalah 17. Betul? Tengok. Z 17. So, elektronnya adalah 17. Dia mesti sama. Okey. Daripada 17 ni, susun. Kita dapat 2, 8, 7. Tak stabil. Maka 7 tadi tak stabil, dia akan tambah 1 elektron untuk menjadi susunan elektron oktet yang stabil, 8. Jadi bila dia bawa masuk 1 elektron, tambah elektron, maka menyebabkan elektronnya lebih 1. Ion terbentuk adalah Z negatif. Ini cara pembentukan ion dulu. Sebab apa? Kita tak kenal Y. Kita tak kenal Z. Kita tak tahu ionnya. Jadi awak kena buat proses yang saya tunjukkan ini. Now, barulah kita pergi kepada soalan. Okey, dalam soalan kita ada okey, 2 charge. Taruh bawah 2. Okey, sini 1, bawa turun 1. Okey, lepas tu kamu silangkan. Silangkan, dapatlah formula. Okey, 2 tulis kat sini. 1 jangan lupa. Y1. Tapi dalam kimia, 1 jangan tulis. So, formula kamu adalah YZ2. Dapatlah formula YZ2. Okey. Next. Elemen X, unsur X bertindak balas dengan Z untuk membentuk satu sebatian dalam formula XZ4. Nyatakan jenis ikatan. So, bila kita cerita, soalan tanya jenis ikatan, ada 2 jenis ikatan. Satu adalah, ada 5 sebenarnya ya. Tapi, bila ada bahan macam ni, ada 2 saja pilihan kita. Iaitu sama ada ikatan covalent atau dia boleh jadi ikatan ion. So sama ada ikatan covalent atau ikatan ion. Bila cakap pasal jenis ikatan, terus 2. Sama ada covalent atau ion. Siapa yang akan bentuk ikatan covalent? Bahan bukan logam dan bukan logam. Tapi siapa pula akan bentuk ikatan ion? Logam dan bukan logam. Jadi, macam mana kita nak tahu siapa logam dan bukan logam? Kita kena dapatkan susunan elektron. Kenapa? Dalam soalan, tak ada maklumat tentang bahan itu logam atau bukan logam. Maka, kamu perlulah susun. Pergi pada Z. Susunannya, elektron dia adalah 17. So, susun 2, 8, 7. Jadi 7 adalah daripada kumpulan 17. 7 daripada kumpulan 17, iaitu bukan logam. Bukan logam. Kemudian pergi pada X. Elektronnya adalah 6. Susun 2, 4. So, 4 datang daripada kumpulan 14, iaitu bukan logam. Jadi dua-dua bahan adalah bukan logam dan bukan logam. Maka ikatan terbentuk adalah ikatan covalent. So tulis jawapan ikatan covalent. Next. Lukis susunan elektron bagi sebatian. Lukis susunan elektron. So, kita ada XZ4. Susun betul-betul? Tengok betul tak? So, X tadi. X susunannya 2, 4. And then Z susunannya 2, 8, 7. Z 2, 8, 7. X adalah 2, 4. Jadi susun saya letakkan X tu di tengah-tengah lah. Ada yang akan tanya cikgu, nak susun tu macam mana, nak tahu letak kiri ke kanan ke atas bawah ke. Ini adalah kreativiti. So X ada 1, Z ada 4. So dalam ikatan covalent mereka kita kena lukis
Kalau dia covalent, kita kena lukis kongsi elektron. So kalau kita nak kongsikan, kita kena letak dia bertindih. So kena lah lukis cara kreatif. Kat sini kita nampaklah dia bertindih. Nampak? Dia kongsi. Ni dia kongsi. Ni dia kongsi. Okay. So 2, 8, 7 untuk Z warna hijau. 2, 4 untuk X yang berwarna merah. So kita letaklah Z tu 4 keliling. Kalau kita nak letak sebelah, contoh kalau nak letak X, Z, Z, Z ataupun Z, 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 X. Macam tak nampaklah dia punya perkongsian. Z tu dekat sebelah sana, kanan atau kiri. Kita tak nampaklah dia nak berkongsi elektronnya. Jadi, kita susun secara kreatif. Okey, ataupun ada yang nak buat X kat tengah, Z kiri kanan pun tak boleh juga. Sebab apa? Kita tak nampak dia berkongsi. So ini juga tidak boleh. Okay, the best kalau ada 1 dengan 4 buat susunan macam keliling. Jadi kita dapat tunjukkan kongsi elektron itu dengan jelas. Okay, memang tak ada syarat dalam buku teks tak ada syarat. Letak kiri, letak kanan tak ada. It depends on your creativity. Okay. Soalan berikutnya, jadual 6.2 menunjukkan beberapa sifat fizikal bagi sebatian V. Okay. Tengok, kita tak kenal pun V tu siapa. Tetapi yang paling membantu dekat sini. Yang paling membantu. Dia larut dalam pelarut organik. Larut dalam pelarut organik. Tidak larut dalam air. Daripada sini sebenarnya kita terus boleh dapat jawapan dah. So kalau dia larut dalam pelarut organik, ini adalah sejenis covalent. So sebatian adalah covalent. Okey, soalan jadual berkala, soalan nombor 7, soalan jadual berkala. Dia bagi kita satu jadual berkala, dalam tu ada unsur A, B, D, E, G. Tak payah sibuk nak fikir. Siapa A? Siapa E? Tak perlu. Kalau dia dah bagi simbol, guna huruf sahaja. Gunakan huruf itu sahaja bila kamu nak jawab. Tak payah kata, oh A adalah NA. Tak payah kita tahu. Okay, guna huruf tu saja. So unsur manakah adalah alkali? So kita tahu bahawa kalau alkali, mereka adalah kumpulan 1, kumpulan 2. Jadi ni 1, ini 2. Tak ada pilihan lah. Ada satu ketul je. A. Okey. Yang manakah noble gas atau gas adi? So kalau dia gas adi, dia adalah kumpulan 18. Cari. Ini dia kumpulan 18. Ini 17, 16, 15, 14, 13. Ini adalah logam tengah-tengah transition atau logam peralihan. Okey. So gas adi dia adalah kumpulan 18. Siapa? D. Okey. Unsur manakah yang boleh membentuk sebatian berwarna? So kalau sebatian berwarna dia adalah logam peralihan. Dia ada 4 sifat istimewa. Antara satunya, dia ada 4 sifat istimewa. So satunya dia dah bagi kat sini. Okay, let's say this is number 4, sebatian berwarna. Pilih siapa? E. E yang kat tengah-tengah tu, logam peralihan. Okay, mari kita check. Siapa lagi 4 sifatnya? 1 dah ada. Okay, next. Bertindak sebagai mangkin. Bertindak sebagai mangkin. Okay, apa lagi sifat istimewa bagi logam peralihan? Bertindak sebagai mangkin. Mempunyai
beberapa nombor pengoksidaan. Okey, last sekali. Ada 4 sifat istimewa tadi. Boleh membentuk ion kompleks. Ion kompleks ni adalah ion gabungan. Ini adalah 4 sifat istimewa bagi logam peralihan. Okey, tolong hafal Selalu sangat keluar dalam peperiksaan. Saiz atom B lebih kecil berbanding A. Terangkan mengapa. Okey. So tengok A dengan B. A kat sini, B kat sini. Okey. Mereka dalam petala yang sama. Okey, dalam petala yang sama. Okey. Color sama, maka bilangan petala sama. So kita tak boleh cakap bilangan petala. Sebab mereka duduk dalam color sama, maka bilangan petala yang sama. Kita tak boleh beri alasan petala berbeza. Okey, jadi terangkan mengapa saiz atom B lebih kecil daripada A. Jadi kalau kita lihat kedudukan tadi, okey, B yang berada dekat sini, maka nombor protonnya lebih besar daripada A. Dia akan mula dengan nombor proton bertambah ke sana. Nombor proton akan bertambah. So, di sini kita dapati bahawa B kat sebelah sini, nombor protonnya lebih daripada A. Jadi, nombor proton B kecil. Nombor proton, sorry. B kat mana tadi? B lagi besar. Nombor proton B lebih besar dari atom A. Sebab apa tadi? B dekat sini, A dekat sini. So, semakin ke kanan, periodic table, jadual berkala, nombor protonnya lebih besar. Jadi nombor proton B lebih besar dari atom A. Apa kesannya bila nombor proton tadi lebih besar? Kita akan dapati bahawa tarikan nukleus, kesan daripada nombor proton tadi, dia memberi kesan kepada tarikan nukleus. Dia memberi kesan kepada tarikan nukleus. Jadi, nombor proton memberi kesan kepada daya tarikan nukleus. Kenapa? Sebab proton bercas positif duduk dalam nukleus. Maka, kalau dia positif, dia akan tarik elektron yang bercas negatif. Cikgu ulang. Proton bercas positif duduk dalam nukleus. Itulah yang menghasilkan daya tarikan nukleus. Dia akan menarik elektron yang terdapat di petala kerana elektron bercas negatif. Jadi nombor proton atom B lebih besar dari atom A. Maka daya tarikan nukleus terhadap elektron valence bagi atom B lebih kuat dari atom A. Maka dia menyebabkan petala elektron tertarik mendekati nukleus. Sebab itulah B lebih kecil daripada A. Nombor proton satu unsur fluorin ialah 9. Okay. Unsur manakah yang menunjukkan sifat kimia yang sama dengan unsur fluorin? Okey, so kalau 9 susun dapat 2 7. So kalau 7 ini menunjukkan dia adalah kumpulan 17. So cari dalam jadual sifat kimia sama, maknanya dia akan duduk dalam kumpulan yang sama. Okey, cari sekarang dalam jadual 17. Ni dia 17.
So, G jawapan dia. G jawapan dia. Terangkan jawapan anda. G mempunyai 7 elektron valence yang sama seperti fluorine. G mempunyai 7 elektron valence sama seperti fluorine. Okay. Sebab itulah tindak balas kimianya sama. Sifat kimia sama. Sebab apa? 7 elektron valence yang sama. Okey. Soalan berikutnya, kita tengok pada tindak balas yang berlaku bagi A dengan oksigen. So, pergi dekat A, tengok cadang berkala sekejap. A tadi mana? A duduk dekat dalam kumpulan 1. Okey. So, A duduk dalam kumpulan 1. So, boleh bertindak balas dengan air, boleh bertindak balas dengan oksigen. Okey. So, nyatakan satu pemerhatian bagi tindak balas dalam rajah A. A terbakar malap. Malap Kenapa? Kenapa kita guna perkataan malap? Bagi kumpulan 1, okey, kereaktifan bertambah menuruni kumpulan. Menuruni kumpulan. Jadi A dekat atas. A kurang reaktif. Kenapa dia kurang reaktif? Sebab dia berada di atas. Kalau makin turun ke bawah, baru dia semakin reaktif. Okay, dia masih terbakar tapi malap. Tapi kalaulah dia bagi sesuatu yang bawah kumpulan 1, kita boleh cakap terbakar terang. Kalau reaktif bagi kumpulan 1, dia mesti di bawah. Okey. Barulah kita boleh tulis terbakar terang. Okey. Tuliskan persamaan kimia. Jadi A tadi kumpulan 1, jadi kita letaklah dalam bentuk A saja. And then oksigen. So oksigen dalam bentuk gas mesti sentiasa O2. Okey, hasilnya pula. So untuk hasil A kumpulan 1. So kalau dia kumpulan 1, maka charge ionnya adalah ion positif 1. Kemudian O, kena tahulah O2 negatif. Sama kita tengok apa yang telah berlaku. Kita ada 1 turunkan, 2 turunkan. Crossover. So A2 oksigen ada 1. 1 tak payah tulis. So this is how you get the formula hasil yang terbentuk A2O. Okey. Cuba perhati ya. 2 markah. Sekarang memang macam tu. 2 markah. So 1 markah apabila kamu dapat tulis bahan dan hasil tindak balas. Okey. Dapat tulis bahan dan hasil tindak balas. Dapat 1 markah warna merah. So bahan betul A. Tindak balas dengan oksigen dapat A2O. Di situ beri kamu 2 markah. Tapi 1 markah lagi adalah untuk seimbangkan. Seimbangkan dengan cara letak nombor mol di hadapan, maka kamu dapat lagi 1 markah. So yang seimbang tu dalam warna biru. Okey, baru dapat 2 markah. Sekarang persamaan memang 2 markah. Kamu bernasib baik ya. Dulu-dulu zaman saya sekolah 1 saja. Okey, latihan yang berikutnya adalah latihan untuk seimbangkan persamaan kimia. Okey, so dekat sini tuliskan persamaan kimia dan seimbangkan. Saya buatlah yang warna merah tu. Yang warna merah ni. Okey. Tuliskan persamaan kimia. Bahannya warna merah. Okey. Seimbangkan, saya letak warna biru.
So daripada nama nitrium tambah klorin Cl2 dapat nitrium klorida. So bagi hasil. Katalah kamu tak tahu. So kena buatlah. Yang ni nitrium Na klorin Cl2. Okey, macam mana kita nak tahu dia Cl2? Kenapa dia 2? Sebab dia adalah kumpulan 17. Apa sifat kumpulan 17? Semua mereka adalah diatom. Diatom maknanya atom mereka berdua. So semua kumpulan 17 macam tu For example, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Semua mereka 2. Okey. Untuk hasil, katalah kamu tak tahu. Macam mana nak dapat formula hasil nitrium klorida? Kena go back to the basic. Buat apa ni? Silangkan. Satu charge silangkan. Dapatlah NaCl. Mesti. Tak ada pilihan dah. Okay, ferrum 3 bromida. Cikgu, saya tak tahulah formula hasil. Itu sebab saya suruh hafal charge. So, ferrum 3. Maknanya 3 positif. Br negatif. Kena tahu charge. Dekat sini, kamu akan sangkut. Tak boleh nak jawab soalan apabila ion-ion charge-nya kamu tak hafal. So, turunkan 3. Okay. 3, 1. Crossover, 1, 3. So, dapatlah FeBr3. Dan nitrium oksida. Nitrium oksida. Ini kumpulan 17. Okay, ini kumpulan 17. Yang hijau tadi di atas. Sama. Kumpulan 17. Apa sifat kumpulan 17 tadi? Br2. Semua ini tidak akan diberitahu dalam peperiksaan. Dianggap pelajar kena tahu sendiri. So, bila kamu kenal fluorine, chlorine, bromine, kumpulan 17, mesti mereka dalam keadaan diatom. Okey, lepas tu, seimbangkan. Okey, next. Kamu tak kenal, cikgu, nitrium oksida. Then, kita kena buat apa? Na+. Oksida, O2 negatif. 1, 2, crossover. Nampak tak betapa pentingnya ion dan charge tadi? So, dapatlah Na2O. So, this is how you get the formula. Okay. Next. Natrium hydroksida. Air. Tadi Kak pun tahu. Okay. Air tadi Kak pun kenal. Okay. Kalau natrium hydroksida, Na+ hydroksida, OH negatif. 1, 1 crossover. So, NaOH. Dapatlah formula NaOH. Air sekali kenalah seimbangkan. So, kat sini saya bezakan yang seimbang tu saya buat warna biru. Okey. Kat sini. Persamaan berikut menunjukkan tidak balas antara nitrium dan oksigen. Tidak balas nitrium dan oksigen. Okey, so dia minta bahan tidak balas. Bahan tidak balas mestilah sebelum tidak balas, belakang arrow nitrium dan gas oksigen. Hasil tidak balas adalah selepas arrow. So kalau dia selepas arrow, kita letak dia dekat belakang. Siapa tu? Nitrium oksida. Okey, satu markah dapat kamu 2 markah kat situ. Senang sangat. Okey, kiraan. Bila libatkan kiraan, mestilah ada 4 langkah. Okey, saya kecilkanlah sikit supaya nampak semua. Cikgu, Okey. nak tengok atas tu kejap, tak sempat nak tengok tadi. Tak sempat yang mana tadi? Yang atas. Yang ni, lagi atas. Yang B. B je. Okey. Yang ni, boleh nampak? Faham tak? Macam mana nak pilih bahan tidak balas? Yang warna biru tu. Okey. Bahan tidak balas, yang warna biru tu, dia ada sebelum anak panah, sebelum bertindak balas. Kita dapat bahan tidak balas. Tapi hasil tindak balas mestilah selepas tindak balas. Selepas tindak balas tu, hasil tindak balas. Okey, dekat sini kita ada nitrium oksida. Okey, persamaan dia dah. Okey, dah okey. Kita pergi kepada persamaan tindak balas dia dah bagi ferrum bertindak balas dengan klorin dapat ferrum klorida. Okey. So bila ada kiraan, bila ada saja soalan kiraan, mesti keluarkan 4 langkah. Saya rasa form 5 dah sangat mahir, form 4
4 langkah. Apa maksud 4 langkah tu? Okay, saya kecilkan supaya nampak semua serentak. Okey, langkah pertama, equation. Kalau dia tak bagi equation, awak kena create lah equation sendiri. Tapi dekat sini dah ada equation. So, selamatlah hidup kamu. Dia dah ada equation tu. Tak ada ferrum dan klorin. Okey, dah seimbang. Selamat kita. Okey, langkah kedua, kita dapatkan mol. Okey, dalam kes ni, mol diberikan jisim. Jadi, kamu dapatkan jisim. Bahagi dengan jisim atom relatif. Tengok bahan yang diberikan adalah ferrum. So, kita dapatkan ferrum 56. So, ambil jisim tadi 33.6 bahagi 56, dapatlah 0.6 gram. Cikgu dah nyanyuk. Gram pula. Kalau mol, sini unitnya adalah mol. Okey. Langkah berikutnya nisbah. Dalam kiraan, awak ikut je 4 langkah ni. Langkah equation, mol, nisbah, isi padu. Okey, buatlah apa-apa shortcut pun. Ada yang buat M ni pun boleh. Apa-apa. E, M, N, I. Apa-apa pun yang memudahkan kamu. Terpulang. Okey. So, 33.6 diberikan. Bahagi 56 dapat 0.6 mol. Okey, nisbah tadi. Okey, nisbah. Tolong tengok. Okey. Equation. Saya buat dekat sini. 1 dengan 2. Nisbah yang pertama dapatkan daripada nombor 1 equation. Tengok kat atas saya buat warna biru ini saya buat warna biru supaya kamu tahu ambil daripada sini bilangan mol dalam ferrum, bilangan mol dalam klorin. So 2 mol ferrum dapat nisbah kepada 3 mol klorin. Okey. Faham mana saya dapat yang equation tadi? Ambil daripada nombor 1. Kemudian daripada nombor 2, warna merah warna merah, mol. Jadi kita dah kira mol untuk ferrum. Okey, ini adalah mol ferrum tadi kita dah kira. Molnya adalah 0.6. Maka nisbah matematik kita dapat 3/2 kali 0.6, maka awak akan dapat 0.9 mol klorin. Barulah kita masukkan akhir sekali apa yang diminta kita kira. Isi padu. Okey, saya buat warna hijau. Kenapa saya buat hijau? Supaya nampak. Dalam soalan tu saya dah hijaukan. Ini dia markah hijau. Isi padu gas klorin. Saya hijaukan dalam soalan. So dekat langkah 4 kita kira lah isi padu klorin. Formula, tolong hafal. Formula isi padu klorin adalah mol kali 24 desimeter padu per mol negatif 1. Kamu akan dapat 0.9 mol kali 24 desimeter padu mol negatif 1. So dapat 21.6 desimeter padu. 21.6 desimeter padu. Okey. Nampak tu? Isi padu klorin. Inilah dia. Teknik menjawab yang pertama saya dengan tingkatan 4. Saya tak tahulah berapa ramai lah agaknya. You yang request nak pagi. So saya tolakkan form 5 kemudian. Saya harap. Saya tengok 19 je. Saya tak tahulah, saya nampak ramai saya punya form 5. Ada juga saya punya form 4. Okay, so saya harap dapat manfaat lah daripada kelas ni.